Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tasliman kathiran ila yaumiddin. Kita alu-alukan kehadiran semua sahabat-sahabat, para peserta hadirin hadirat untuk sesi keempat kita. Syarahan kali ini kita dah masuklah kepada mi'yar murabahah di dalam teks IUV standard, dan insyaAllah kita ingatkan semula buat rakan-rakan yang bersama housekeeping rules macam biasa. Penggunaan pastikan mic sentiasa muted, dan insyaAllah pada akhir sesi kita akan buka ruang lah untuk sesi Q&A, dan harapnya semua akan dapat manfaat lah dan perjalanan untuk perbincangan kita pada hari ini lancar saja insyaAllah ta'ala. Okay, saya serahkan kepada Yang Berbahagia Profesor untuk meneruskan syarahan beliau. Silakan Prof. Okay, terima kasih saudara Adnan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa sa'ba in syi'ta sahla. أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita mengucap banyak kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat sekali lagi kita bertemu dalam sesi yang keempat di dalam rangka kita untuk nak memahami dan juga untuk nak menggarap apa yang ada di dalam mi'yar syar'i. Dan sebagaimana yang kita telah mulakan pada minggu depan, kita akan terus kepada mi'yar murabahah. Ana telah pun explain pada entum sebelum ni tentang what murabahah is all about dan sebagainya, dan mungkin secara umumnya tentang kontrak murabahah itu. Jadi hari ini insya-Allah kita terus baca satu persatu, line by line. Kita kata mi'yar ini untuk kita memahami apa yang dimaksudkan, dan apa yang ada dalam mi'yar ni kalau kita tengok ialah ianya adalah apa yang ditatbikkan di dalam institusi kewangan Islam. Kebanyakan institusi kewangan Islam lah, sama ada di Malaysia ataupun di Timur Tengah dan sebagainya. Kalau dekat Jordan pun mana kira sama jugalah cara dia murabahah ditatbikkan di dalam institusi kewangan Islam. Baik. Kita mulakan dengan nasul mi'yar, nitaq al-mi'yar, yatanawal hadha al-mi'yar amaliyat al-murabahah bi marahilha al-muta'addidah wa ma yata'allaq bi damanat asy-syuru' fiha mithal wa'ad wa hamish al-jiddiyah wa ma yata'allaq bi damanat al-madjuniyat an-nashi'ah anil murabahah. Di awal setiap mi'yar biasanya dia akan bagi tahu tentang skop lah. Apakah skop standard itu, dan skop standard murabahah ini dia menerangkan tentang bagaimana amaliyah murabahah ataupun proses murabahah itu akan mengambil tempat di dalam produk keuangan Islam, dan juga wa ma yata'allaq bi damanat asy-syuru' fiha, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan damanat, collateral dan sebagainya. Okey, wa ma yata'allaq bi damanat asy-syuru' fiha, makna tu proses-proses yang diperlukan lah untuk menjamin bahawa proses murabahah itu berjalan dengan baik, seperti al-wa'ad, hamish jiddiyah. Nanti Ana akan terang kepada entum apa yang dimaksudkan dengan hamish jiddiyah, dan juga damanat al-maduniyat. Kadang-kadang bila kita sebut tentang murabahah ini adalah satu kontrak yang akan terhasil daripadanya madjuniyah. Madjuniyah ni keberhutangan lah. Okey, Ana jual pada entum rumah contohnya dengan harga 100,000. Okey, jadi entum mendapat hak milik rumah itu dan akan wujud obligasi hutang antara entum dengan Ana. Okey, makna tu entum kena bayarlah 100,000 tu mungkin dalam masa 5 tahun, 10 tahun mengikut
persetujuan dan mengikut perjanjian. Kan? Jadi bila adanya keberhutangan itu, biasanya kita kata di dalam institusi keuangan Islam ni, dia akan ada apa yang dinamakan sebagai risk management punya measure. Mana tu dia kena pastikan bahawa risiko yang akan dia tanggung itu seboleh mungkin, sebaik mungkin dapat diatasi lah sekiranya berlaku sesuatu. Contoh dekat sini kita kata bila kita sebut tentang dhamanat al-maduniyat ni, ialah bila kita berhutang dengan bank, sememangnya kita kata ada jadual untuk kita bayar setiap bulan kan. Kalau kata kita tak dapat nak bayar, okey, sebab tu salah satu daripada risiko yang ada kita kata di dalam murabahah ini ialah credit risk. Credit risk ni ialah risiko yang berkaitan dengan ketidakmampuan orang yang berhutang itu untuk membayar balik hutangnya. Sebab tu kita kata jadi kalau sekiranya orang yang berhutang itu tak mampu bayar hutang dia, bagaimana bank nak mengatasi ataupun mitigate this kind of risk lah. How can bank mitigate the risk of non-payment or default of the client? Jadi di situ apabila kita kata kalau kita beli rumah, kita kata menggunakan pembiayaan daripada bank, maka bank akan menjadikan rumah yang kita beli itu sebagai cagaran. Okay, so kalau kita tak mampu nak bayar contohnya, biasanya dia akan ada dia punya period lah, 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya. Kalau tak boleh bayar juga, maka rumah itu akan dijual oleh bank. Okay, sebab dia nak dapat balik duit dia. Kan? Jadi rumah itu akan dijual sebab rumah itu telah menjadi cagaran. Itu yang dinamakan dhamanat al-maduniyat. Sebab itu kadang-kadang dia dhamanat ni ada macam-macam jenis lah. Okay? Kadang-kadang aset yang kita gunakan sebagai aset pendasar untuk pembiayaan itu. Macam kita kata kita beli rumah kan. Kadang-kadang dhaman ini mungkin datang daripada pihak ketiga. Macam kadang-kadang entum ambil scholarship dan sebagainya kan, ada penjamin kan. Itu pun dikira sebagai collateral juga tu, sebagai dhaman juga, penjamin. Ataupun kadang-kadang aset yang lain, bukan aset yang kalau kita kata kita ambil cash daripada bank. Contohnya pembiayaan peribadi yang kita ambil daripada bank, tak ada rumah ke kereta yang boleh dijadikan cagaran. Jadi biasanya bank akan minta aset yang lain yang kita ada sebagai cagaran. Dia bergantunglah. Kadang-kadang dia minta aset, kadang-kadang mungkin dia akan minta penjamin orang lain untuk menjamin kita. Sebab tu biasanya kalau personal financing ni, pembiayaan peribadi ni, dia akan minta pihak ketiga untuk menjamin lah. Kita boleh cari orang lain untuk menjamin bahawa kita akan melangsaikan obligasi kita kepada bank untuk bayar balik hutang itulah. Itu yang dinamakan dhamanat al-maduniyat an-nashi'ah anil murabahah. Mana tu bila adanya keberhutangan itu, natijah daripada murabahah itu, maka akan adalah kita kata proses yang berkaitan. Wala yatanawal mi'yar sukuk al-murabahah. Mi'yar ni dia tak bincangkan tentang sukuk murabahah. Sukuk murabahah itu nanti insya-Allah kalau ada masa, bila sampai masa nanti kita boleh bincangkanlah tentang sukuk murabahah ni. Li'annaha dimnul mi'yar sukuk istismar. Sebab ada mi'yar yang lain yang membincangkan tentang sukuk istismar. Wala yatanawal buyu' al-mu'ajjalah allati la tatim ala asas al-murabahah. Tak juga termasuk kita kata jenis-jenis baik ataupun jual beli yang tertangguh, pembayarannya tertangguh tetapi tidak dikategorikan sebagai murabahah, dan juga tidak baik amanah yang jenis lain, dan juga baik al-musawamah. Baik musawamah ni sebagaimana kita tahu adalah bargaining sale lah. Maksud tu kita pergi kedai, kita beli barang dan kita tawar-menawar dengan penjual. Okey, itu baik musawamah. Kebanyakan
jual beli yang kita jual beli sekarang ini adalah termasuk dalam bai' musawamah. Okey, al-ijra'at allati tasbiq aqdul murabahah. Ada beberapa proses yang dikira proses-proses ini akan berlaku sebelum berlakunya ataupun sebelum akad murabahah itu dimerterai antara bank dan juga dengan klien. Okey, ibda al-amil raghbatuhu fi tamalluk sil'ah an tariq al-muassasah. Okey, kalau kata saya nak beli rumah contohnya kan. The first thing of course, saya akan identify dulu rumah yang saya nak beli itu. Okey. Ataupun barangan ke, tak kira lah, rumah ke, kereta ke, barang apa, doesn't matter. Kalau saya memerlukan pembiayaan daripada bank Islam, maka saya akan cari dulu apakah barangan yang nak saya beli. Okey, ana guna perkataan biaya ya. Antum kena take note. Biasanya kita kata bila kita sebut tentang produk-produk keuangan Islam, kita tak guna pinjaman. Sebab pinjaman itu biasanya adalah untuk pinjaman riba lah. Okey, pinjaman itu biasanya akan ada faedah yang dikenakan. Sebab itu dari segi istilahnya kita guna, kalau dalam bahasa Malaysia kita gunakan istilah pembiayaan. Kalau dalam bahasa Inggeris kita gunakan financing. Okey, dan dalam bahasa Arab biasanya tamwil lah. Okey, tamwil, dia guna perkataan tamwil, dia tak guna perkataan qard. Sebab qard kalau mana itu biasanya qardul hasan tu ada jugalah produk-produk yang berasaskan qardul hasan di dalam ada institusi keuangan Islam yang memberikan ataupun yang ada produk yang berasaskan kepada qardul hasan, tapi tak banyaklah. Tapi bila sebut tentang pembiayaan maka tamwil biasanya disebut tamwil. Sebab tu kalau kita tengok bait tamwil al-Kuwaiti kan, satu-satunya kita kata institusi yang dia tidak menggunakan perkataan bank kan, Kuwait Finance House, bait tamwil al-Kuwaiti. Dia tak panggil apa nama ni, bank al-Kuwaiti ke apa, tak kan, dia kata bait tamwil al-Kuwaiti. Ana pernah hadiri satu conference di Kuwait. Dia ceritakan sejarah bagaimana kenapa kita kata mereka tidak menggunakan perkataan bank. Sebab mereka kata bahawa bank ni biasanya ialah perkataan yang di-associatekan dengan konvensional punya amaliyah lah, amaliyah ribawiyah. ولهذا قالوا لا نريد أن نستخدم كلمة البنك أو يعني البنوك أو المصرف وما إلى ذلك، لأن يعني كلها يدل على عملية الربوية. ولهذا يعني جئنا بمصطلح بيت التمويل حتى يكون هناك تميز بين عملية التي نقوم بها في مؤسساتنا ومع المؤسسات الربوية الأخرى. That was one of the, salah satu daripada dia punya dafa' lah kita kata, kenapa mereka tidak menggunakan perkataan bank tapi mereka menggunakan bait tamwil al-Kuwaiti. Kalau antum pergi ke Morocco, okey, pun dia tak guna perkataan bank Islam. Hunak annahum yastakhdimun al-kalimah al-bunuk at-tasharukiyah. Kadzalik fi Turki. Kalau antum pergi Turki pun, Turki tak guna perkataan Islamic bank, because there is some controversial lah kalau macam Turki ni, because they said we are a secular country, so kita tak boleh gunakan pada institusi kita tak boleh, we cannot have any religious connotation kan, sebab kalau guna perkataan Islam tu makna tu it connote religion. So they don't use the word Islamic banking, but they use the word participation bank. يعني نفس الشيء، بنوك تشاركية في المغرب وفي تركيا نفس المصطلح يستخدمون ويقولون يعني participation bank.
Sebab tu in Turki kita tak jumpa apa-apa bank yang dinamakan sebagai Islamic Bank. Even though dia Islamic Bank tapi dia tak guna perkataan Islamic, dia guna kalimah tasyarukiyah ataupun participation bank. Okey, jadi jauh kita dah keluar. Okey, itu apa ni, kita mula dengan mustalah tadilah. Jadi sebab tu kita kata bila anda sebut tentang mustalah, pentingnya mustalah ni kan, especially bila entum go through documentation nanti. Sebab generally in the market, kita kata the tendency is among the legal firm, okay, syarikat-syarikat ataupun the syarikat yang draft legal document ni, biasanya dia akan ambil the conventional document ni memang dah ada lah. So dia orang akan ambil conventional document itu as a basis untuk dia orang nak ubah sana ubah sini untuk di-present kepada syariah advisor sebagai Islamic document. Jadi kadang-kadang dia copy paste, dia buat global change lah sebagainya, kadang-kadang ada yang tertinggal lah apa semua kan. So this type of issues ni banyak kita dapati di dalam sama ada documentation ataupun di dalam sistem. Kami di Syariah Advisory Board dekat Dubai Islamic Bank. Dubai Islamic Bank tahun 75 lagi. Okey, diasaskan. Sampai hari ini bila kita orang buat audit, ada lagi isu penggunaan kalimah-kalimah konvensional ni, kita kata di dalam, sama ada dalam sistem dia, kadang-kadang dalam borang dia dekat situ dekat sini. Sampai hari ini masih ada lagi. Itu kami bagi tahu dia orang, you have been around for the past 40 years. I mean, you still have all these stupid mistakes that you are still doing it. You see, jadi sebab tu kita bila insya-Allah one day untuk go through dokumen dan sebagainya, pastikan bahawa mustalah-mustalah yang digunakan tu adalah mustalah yang tepat, kita kata, dengan produk-produk keuangan Islam. Baik. Itu tentang mustalah yang digunakan. Baik, ijra'at allati tasbi' aqdul murabaha ibda' al-amil raghbatuhu fi tamalluk sil'ah an tariq al-muassasah. Jadi sebagaimana anda kata, sebelum akad murabahah tu ada dia punya mukadimah dia dulu lah. Okey. Antaranya kita kata lil muassasah an tashtari as-sil'ah bina'an ala raghbat amiliha wa talabihi ma dama anna dhalika muttafiqun ma'a ad-dawabit asy-syar'iyyah li aqdil bai'. Sebab bila kita sebut tentang pembiayaan ni, pembiayaan ni, bank ni dia jadi perantara je. Untuk pelanggan. Jadi dia akan beli sesuatu pun, dan bila dia jual pun, dia bukan beli untuk diri dia, bukan beli untuk bank, tapi dia akan beli dengan tujuan untuk dia jual kepada pihak yang memerlukan pembiayaan. Jadi bank boleh membeli sesuatu aset, sil'ah, berdasarkan kepada raghbah, kehendak klien dia lah, dan apa yang diminta oleh klien dia, selagi mana apa yang nak dibeli itu bertepatan dengan dawabit asy-syar'iyyah li aqdil bai'. Jadi maksudnya dekat sini kita tak bolehlah membiaya klien, kita kata, untuk mendapatkan ataupun untuk membeli aset-aset yang tidak patuh syariah ataupun aset-aset yang akan digunakan untuk tujuan yang tidak patuh syariah. Kan? Contohnya kita kata kalau klien tu, kita tahu klien tu dia nak beli kedai contohnya dengan tujuan untuk nak buka kedai arak contohnya. Kan? Yang tu tak bertepatan dengan dawabit syariah ni. Sebab dia punya aktiviti itu, aktiviti jual arak tu adalah aktiviti yang haram. Jadi kita tak boleh bersyubhat dengan dia, kita kata, untuk membantu dia, membiaya dia untuk mendapatkan aset yang tidak patuh
syariah. Ataupun kadang-kadang iskal dia kadang-kadang kita kata dalam pembiayaan ini, walaupun mungkin bukan murabahah, ialah terhadap businesses, bisnes yang memerlukan pembiayaan, tetapi bisnes dia tu bercampur-campur. Ada yang halal, ada yang haram. Jadi kalau ada yang halal, ada yang haram, maka kita kena tengoklah. Makna tu kalau benda yang clear cut bisnes dia haram, memang tak boleh lah. Kita tak boleh memberikan apa-apa pembiayaan. Makna tu bank Islam tidak boleh melakukan murabahah ataupun apa-apa transaksi lain dengan pihak-pihak yang melakukan pembiayaan ataupun melakukan aktiviti yang haram. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan, kan clear kita kata benda tu. Di dalam Al-Quran tak boleh. Okey. Tapi iskalnya kadang-kadang pembiayaan untuk benda-benda yang bercampur. Contohlah. Okey. Ana bagi entum contoh, kata di klien dia nak beli kilang, okey, ataupun nak beli mall contohnya. Okey. Mall sekali dengan bisnes yang ada dalam mall tu lah. Mungkin senang nak bagi entum contoh Giant lah. Okey. Giant tu is a grocery punya outfit, kan. You see, Giant ni most of the activities ataupun most of the barang-barang yang ada dekat Giant tu tak ada masalah. Dia syariah compliant lah. Mungkin dia ada satu section yang jual arak. Okey. Dia ada satu section yang jual khinzir dan sebagainya. Okay, a small portion out of the big business ada aktiviti yang tidak halal. Jadi dalam keadaan begini, boleh ke tidak kita membiayai pihak yang nak beli aset yang kita kata mungkin 85%, 90%, 95% is halal, only 5% is haram. So dalam isu ni this is umur ijtihadi. Okey, perkara ni perkara ijtihadi. Mungkin kalau antum cari dalam nas, antum takkan jumpalah dalam nas yang sarih kita kata tentang isu ni. Kalau tengok dalam kitab-kitab fiqh, perbincangan itu lebih kepada kita tak boleh jual anggur contohnya pada orang yang buat wine, kan. Contoh-contoh macam tu mungkin antum pernah bila kita baca antara anwa' al-bai' al-muharramah, makna tu bai' al-inab liman yasta al-khamar contohnya. Benda-benda contoh-contoh macam tu, yang tu clear lah. Makna tu kita tahu orang ni kerja dia memang dia buat wine. Jadi kita tak boleh lah nak jual anggur, dan kita tahu bahawa anggur itu akan digunakan untuk membuat wine, buat benda yang haram. Itu memang tak boleh lah, clear cut. Tapi dalam situasi yang kita ada sekarang ni, kita kata 95% kita kata of the business is halal, only 5% of the business is haram. Jadi ini sebagaimana kata umur ijtihadi. Jadi ada beberapa benchmark yang telah diletakkan oleh ulama. Ada yang mengatakan the non-compliant activity shouldn't be more than 5%. Makna tu aktiviti yang memang clearly haram tak boleh lebih daripada 5%. Okay, what is more than 5%, kita tak boleh bagi pembiayaan. Kalau less than 5%, maka kita boleh memberikan, wait. Hang on. I'm a bit confused here. Now, pembiayaan tak boleh langsung. Okay, pembiayaan tak boleh. Alright, Anda confused between pembiayaan dengan pelaburan. Sorry. Okay, pembiayaan ada saja elemen yang haram, tidak dibolehkan untuk kita membiayai apa-apa aktiviti yang ada elemen haram di dalam. Okey. Cuma berbeza dengan pelaburan. Okey. Pelaburan
Makna tu kalau kita nak melabur di dalam satu company, big company, 98% of the activity is halal, only 2% is haram, maka itu dibolehkan. Syarat dia, sebagaimana kata tadi, bahawa tidak lebih daripada 5%. Tapi kalau pembiayaan, kita tidak dibolehkan untuk membiayai apa-apa aktiviti yang ada unsur-unsur yang haram lah. Okay, jadi this is also another issue yang kadang-kadang penting. Sebab kadang-kadang kita kata the scholars ni, okay, you are being kita ni kadang-kadang kita diberitahu tentang produk tertentu. Contoh macam ni lah murabahah. Okay, bank akan datang pada kita bagi tahu, okay, kita nak offer satu produk murabahah. Kita pun tengoklah, okay, semua syarat, rukun apa semua settle, done. So kita bagi kelulusan. Sepatutnya kita tak berhenti di situ. Sebagai penasihat syariah, kita kena tanya, produk ni nak digunakan untuk tujuan apa? Tujuan untuk digunakan produk ini adalah patut syariah ataupun tidak. Okay, so don't stop at the point kita tengok struktur semua okay, done. No, okay, we should ask the people at the bank, yang ni nak guna untuk apa ni? Siapa yang nak ambil pembiayaan ni ataupun apakah natijah daripada produk ni? Okay, so we go beyond the fiqhi aspect of it. Sebab tu sekarang ni kita kata ada irtijah yang lebih kepada maqasid. Okay, kita tengok implikasi sesuatu produk itu juga. Bukan setakat kita kata kita tengok fiqh, tapi implikasi. Sebab tu penting untuk kita nak tengok juga implikasi produk yang ditawarkan. So itu semua tu kita kata termasuk dalam mukadimah lah. Mana tu perkara-perkara yang perlu kita lihat. Okay, bila nak buat, in fact in the future kalau antum kerja dekat bank pun, okay, akan datang pada antum permohonan kita kata untuk pembiayaan murabahah contohnya. Jadi antum kena investigate, kan? Orang yang memohon itu apa aktiviti dia, apa yang dia buat, kenapa? Okay, baru kalau clear kita kata aktiviti dia halal apa semua, dan tak ada masalah lah. Untuk antum nak bagi green light untuk pembiayaan itu. Jadi at that point it is important untuk antum buat screening dan pastikan bahawa tidak ada elemen yang tidak patuh syariah kita kata di dalam pembiayaan yang akan diberikan. Mana tu muttafiqun ma'a dawabit syariah tu penting kita kata untuk kita pastikan bahawa apa yang kita buat itu memang bertepatan dengan syariah dan ini amanah. Sebab kadang-kadang the business section, because antum kena tahu bahawa bank ni dia ada the business section yang akan bawa business. Okay, business section dia kadang-kadang dia bukan tahu pun benda tu halal ke haram. Okay, jadi yang nak kena screen tu orang syariah lah. Orang syariah lah punya tanggungjawab. Kalau orang syariah lepas kan, dia okey je. Kadang-kadang benda yang haram pun dia bukan tahu benda tu haram. Orang syariah punya tanggungjawab untuk memastikan bahawa tidak ada apa-apa elemen yang bertentangan dengan dawabit syariah di dalam pembiayaan. Baik. Mura'at al-band yajuz an yatlub al-amil min al-muassasah an yakun syira' as-sil'a min jihah muayyanah la ghair. ويحق للمؤسسة الاعتذار عن المضي في العملية في حالة رفض العميل عروضا أخرى هي الأنسب للمؤسسة. Ini apabila klien datang ke bank, maka klien boleh minta pada bank untuk membeli sesuatu barangan itu daripada vendor ataupun daripada penjual yang tertentu. Kalau kata dia nak beli kamera contohnya. Okay, dia nak beli kamera, dia nak beli alat yang tertentu, jadi dia boleh minta daripada bank, okay, alat ini saya nak alat ini dibeli daripada company XYZ contohnya. Amil ada hak kita kata untuk meminta daripada bank supaya bank membeli daripada company yang tertentu
kemudian bank akan jual kepada klien, itulah kepada amil. Okey, dan muassasah juga, bank juga ويحق للمؤسسة الاعتذار عن المضي في العملية في حال رفض العميل عروضا أخرى هي الأنسب للمؤسسة. Kalau bank nampak bahawa di sana ada offer yang lebih baik daripada company yang lain dan bank prefer untuk beli daripada company yang satu lagi tu, tetapi klien kata no, so bank ada hak lah kita kata untuk tidak meneruskan jual beli. Bearing in mind that at this level ni belum ada jual beli lagi ya. Okey, ini baru kita kata negotiate. Klien pergi ke bank, dia bagi tahu pada bank, okey saya nak pembiayaan untuk beli barang ni, okey. So saya minta bank untuk beli barang ini daripada kedai sekian ataupun company sekian, kemudian jual kepada saya. So dan biaya memberi pembiayaan lah kepada saya. So at this juncture belum ada jual beli lagi. Baik. الرغبة الصادرة من العميل لا تتضمن صفة الوعد أو التعهد إلا إذا تم التصريح بذلك. Mana tu raghbah? Mana tu amil klien bila pergi kepada bank, dia bagi tahu bank kata okey saya nak beli barang-barang ni bla bla. Itu tak dikira sebagai wa'ad lagi, tak dikira sebagai janji klien kepada bank untuk nak membeli. Belum masuk lagi. Okey. Illa idza tamma at-tasrihu bidzalik. Melainkan kalau klien bagi tahu okey minta bank beli daripada vendor ni dan saya berjanji akan beli. Kalau ada tasrih tu baru dikira sebagai wa'ad. Kalau tak ada tasrih, kalau setakat negotiation saja itu tak dikira sebagai wa'ad. Belum ada perjanjian lagi kita kata di antara klien dengan bank. Wa yajuz i'dad mustanad wahid yuwaqqa' alaihi al-amil yashmil ar-raghbah wa al-wa'ad. Jadi boleh, biasanya inilah yang dilakukan kita kata di dalam muassasah Masraf al-Islamiyah. Itu akan ada dokumen lah, dokumen yang dinamakan the wa'ad document. It is very simple. I so and so undertakes to buy asset, nama asset dan sebagainya from the bank so and so. So it is just a simple document. Yang penting kita kata dalam dokumen itu ada siapa dia, the client, the details of the client. Lepas tu apakah barang yang nak dibeli yang dia janji untuk beli daripada bank itu, dan juga adanya kita kata takbir berkaitan dengan dia berjanji untuk beli daripada bank. Itu penting. Okay, usually it is just a one page punya dokumen. Dia tak complicated lah kan. Just one page punya wa'ad. Entum cuba Google, entum boleh jumpa lah wa'ad dokumen, banyak ada sekarang ni online. Kan, kalau entum nak tengok, entum boleh cuba Google, entum tengok. Wala mani' min an yakuna muharraran min qibalil amil aw an yakuna talaban namatiyan mu'tamadan min qibal muassasah yuwaqqa' alaihi al-amil. So it can be both side lah. Kan? Mana tu bank yang minta dan tanda tangan, ataupun bank verify, certify that ianya daripada amil. I think the process itu it is very flexible depending on the different jurisdiction might have different way of doing things lah kan. Tapi yang penting satu isu yang kita perlu ambil kira juga kita kata dalam dokumen wa'ad ni ialah sama ada kita perlu mendapatkan pandangan kadang-kadang daripada legal, orang yang daripada legal side. Sebab biasanya dekat bank ni dia akan ada dia punya legal team. Okay, so that's why syariah team and also legal team have to work closely. You see, because sometimes it is compatible from the syariah point of view. There might be certain issue that need to be addressed from the legal point of view. If syariah wise is okay, tapi legal wise you cannot enforce, then you will have problem also lah. Kan? Jadi sebab tu
the interaction, kita kata synchronization between syariah, legal, risk, the business unit, apa semua tu very important kan. Bila kita nak keluarkan satu produk, mana tu semua tu kena on the same page lah. Okay, kena setuju lah kita kata. Kalau tak, mungkin akan ada masalah-masalah yang lain. Okay, للعميل أن يحصل على عروض بأسعار السلعة سواء كانت موجهة باسمه الخاص أو خالية من التوجيه، وعند ذلك تعتبر إرشادية وليس لها صفة الإيجاب، ويفضل أن تكون تلك العروض باسم المؤسسة وتتضمن إيجابا من البائع يدل قائما إلى انتهاء المدة المحددة فيه، فإذا صدر جواب بالقبول من المؤسسة انعقد البيع تلقائيا بينها وبين البائع. Baik, ini marhalah kita kata biasanya bila klien minta pembiayaan kan, mereka yang akan buat groundwork. Bank tak pergi cari barang, bank tak takkan pergi melakukan perkara-perkara yang tak diperlukan daripada mereka untuk lakukan, sebab semua tu ada cost. Okey, jadi sebab tu biasanya klien yang akan pergi dapatkan quotation. Urut ni adalah quotation lah kan. Mana tu quotation, kalau kata dia nak beli macam nak kata tadi kamera kan. So dia pergi kedai so and so, dia dapatkan urut biasar as-sil'ah. Quotation itu mungkin atas nama bank ataupun dia tak ada nama. Just a blank quotation kita kata daripada أو خالية من التوجيه وعند ذلك تعتبر إرشادية وليس لها صفة الإيجاب. Jadi kalau quotation yang blank kita kata tak ditujukan kepada bank, maka itu tak dikira sebagai offer lah daripada vendor, daripada kedai yang menjual itu kan. Jadi sebab itu adalah lebih baik yufaddal an takuna tilkal urud bi ismil muassasah wa tatadaman ijaban minal ba'i'. Mana tu kira the quotation itu dikira sebagai ijab daripada vendor ataupun daripada supplier tu yang akan menjual barangan itu kepada bank. Ini semua bila kita kata quotation itu atas nama bank, jadi lebih mudah lah kan. Klien itu bila dia pergi dekat company XYZ, kita kata dia kata nak beli kamera, so company itu keluarkan quotation. Okey, kamera ni quotation tu ditujukan kepada bank ABC contohnya. Okey, dan barang tu description dia gini, berapa harga dia dan sebagainya, all the details is there. Kalau all the details are there, ditujukan kepada bank, itu boleh dikirakan sebagai ijab. Mana tu offer daripada company XYZ tu untuk bank membeli barangan itu. Okey. Ijaban minal ba'i yadhillu qa'iman ila intiha' al-muddah al-muhaddadah fihi. Dan biasanya quotation ni dia akan ada dia punya period lah. Kata quotation ni valid untuk sebulan contohnya, untuk 2 minggu dan sebagainya. Jadi that is the period of ijab. Jadi idza sadara jawab bil qabul min al muassasah in aqada al bai' tilqaiyan bainaha wa bainal bai'. Okey. Jadi kalau bank tengok quotation tu, dia study okay, everything is alright, dia setuju untuk nak beli dan dia bagi tahu pada penjual yang asal bahawa dia nak beli, maka itu dikira sebagai qabul daripada bank. Jadi bank akan membeli aset itu dulu. Barangan itu bank akan beli dahulu, okey, kemudian baru dia akan jual kepada klien dia. So antum kena faham bahawa di dalam ijra'at murabahah ini there is 2 leg of transaction. Okey, satu antara penjual yang asal, okey, yang memiliki barangan itu yang menjual kepada bank. Bila bank dah miliki barangan itu, maka bank akan jual kepada pelanggan dia yang memerlukan pembiayaan dengan akad murabahah. Biasanya yang pertama itu bukan murabahah, dia musawamah lah kan. Sebab bank akan
situ bank masih boleh bargain dengan, ataupun klien tu dia pergi jumpa pemilik asal barangan itu, dia masih boleh lagi bargain harga. Okey, jadi itu dikira sebagai musawamah, dan bila bank beli itu, bank akan membayar harga barangan itu secara tunai kepada vendor. Okey. Kemudian bila bank dah miliki barang itu, barulah dia akan jual kepada klien dia yang nak dapatkan pembiayaan itu dengan harga yang lebih tinggi. Kalau kata dia beli 100,000 contohnya di sini, dia akan jual kepada klien dia dengan harga 150,000. Yang second leg of the transaction itu adalah transaksi murabahah. Okay, so the first one is musawamah, the second leg is murabahah. Alright, so sebab tu kita kata penting untuk kita pastikan bahawa the first leg of transaction itu telah berlaku, adanya pemindahan hak milik, barulah second leg of the transaction itu berlaku. Itu akan ada dalam standard itu lah. طيب موقف المؤسسة من طلب العميل لإجراء المرابحة إذا صدر من العميل جواب بالقبول على إيجاب البائع الموجه إليه خاصة أو الخالي من أي توجيه، فإن البيع يكون قد تم مع العميل فلا يجوز للمؤسسة إجراء عملية المرابحة في تلك السلعة. Ini kadang-kadang kesilapan yang berlaku. Okey, kita kena faham bahawa klien bank tu bila dia pergi kepada penjual yang akan menjual barangan itu, okey, penjual itu kena faham bahawa dia menjual itu pada bank. Dia bukan jual pada klien. Walaupun at the end of the day, okey, klien itulah yang akan memiliki barangan itu. Okey. Jadi 122 ni dia kata 221 ni dia kata bahawa kalau sekiranya invoice quotation itu okey dikeluarkan oleh vendor, pemilik asal barang itu terus kepada klien dan klien terima, maka kontrak itu antara pemilik asal barang itu dengan klien. Okey, jadi dalam keadaan begini, maka final bai' yakunu qad tamma ma'al amil. Okey, sebab dah ada ijab qabul antara vendor itu dengan amil tadi, fala yajuz li muassasah ijra' amaliyal murabahah fi tilka sil'ah. Jadi dalam hal ini, dalam keadaan ini, bank tak boleh nak gunakan aset yang sama untuk murabahah dengan klien. Sebab akad yang awal itu adalah antara penjual yang asal dengan klien. Klien dah memiliki. Okey. Kalau bank tak ada hak milik, kita kata, untuk nak membuat murabahah. Ini kadang-kadang berlaku. Kadang-kadang berlaku dalam kita tengok ada juga kes-kes yang macam ni yang berlaku bila kita buat audit, bahawa ada perjanjian kita kata antara pemilik asal dengan klien. Jadi bank ni seolah-olah macam membeli aset itu daripada klien, lepas tu jual balik kepada dia. Itu akan jadi isu inah lah kat situ. Okay, kadang-kadang berlaku perkara begini. Sebab tu the sequence tu is very important. Makna tu daripada vendor kepada bank, bank kepada klien. Tak boleh ada apa-apa isu, kita kata tak boleh ada apa-apa HR, tak boleh ada apa-apa proses yang mengakibatkan barangan itu ditransfer ownership dia daripada vendor terus kepada klien. Itu yang dimaksudkan 221 ni. Alright. طيب يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأصلي إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقية وليست صورية، ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمورد إلى المؤسسة. Kadang-kadang you see klien dia dah pergi ke vendor
dia dah sign dah apa semua untuk beli. Lepas tu baru dia pergi ke bank untuk dapatkan pembiayaan. Okey, kalau itu berlaku, maka bank tak boleh masuk dalam akad murabahah. Sebab tu dia kata kalau itu berlaku, maka yajibu ilgha'i irtibat aqdi sabiq. Mana tu the earlier arrangement tu kena dibatalkan dahulu bainal amil al-amir bisyira' wal ba'i al-asli in wujud. Okey. Wa yashtarit an takuna hadhihi al-iqalah min at-tarafain haqiqiyah wa laysa suwariyah. Makna tu memang betul kita kata berlakunya iqalah. Iqalah ni makna tu pembatalan jual belilah antara dua pihak dengan persetujuan kedua-dua pihak. Tak boleh dia just verbally macam tu kan, tanpa ada dokumen dan sebagainya. Antum mesti kena pastikan kalau sekiranya telah berlaku akad antara vendor, pemilik asal dengan klien, maka ianya perlu dibatalkan. Kemudian barulah kita kata boleh bank boleh beli balik kita kata aset itu daripada vendor dan jual kepada klien. Wala yajuz tahwil al-aqd al-mubram bainal amil wal muwarrid ila al-muassasah. Tak boleh just transfer macam tu je. Atas kata dah berlaku begini, okeylah. Kita buat surat kata aset ini sekarang ni dimiliki oleh bank, bukan dimiliki oleh klien. Tak boleh macam tu. Okey, kena pastikan bahawa ianya adalah satu yang dilakukan dengan betul, tanpa bidun yang kuna walaysat suwariyah. Okey, kadang-kadang on the paper dia buat kata berlakunya transfer of ownership ataupun dia dah batalkan akad itu, tapi sebenarnya kita kata ianya tidak berlaku, barangan itu masih lagi ada di dalam hak ataupun simpanan klien dan sebagainya. Baik. Wa yajibu 'ala al-mu'assasah an tata'akkad anna alladhi yabi'u sil'ah ilaiha taraf thalith غير العميل أو وكيله فلا يصح مثلا أن يكون العميل الآمر بالشراء هو نفسه أو وكيله المالك الأصلي للسلعة أو أن تكون الجهة الموردة للسلعة مملوكة للعميل بما يزيد على النصف فإن وقع مثل ذلك البيع ثم تبين الأمر كانت العملية باطلة لأنها من بيع العينة. Okey. Muassasah ataupun bank hendaklah pastikan bahawa yang menjual barangan itu kepada dia adalah pihak yang ketiga. Makna tu barang itu bukannya milik klien dia ataupun wakil daripada klien dia. Sebab kalau kata barang itu milik klien dia, lepas tu dia beli dan dia akan jual balik kepada klien dia, maka itu akan menimbulkan isu inah. Bai'ul inah. Bai'ul inah ni yalah, walaupun kita kata kita dekat Malaysia ni kita gunakan bai'ul inah, walaupun sekarang ni dah tak ada sangat lah. Maybe very little lah. Kan? Okey, sebab ada pandangan di dalam mazhab Syafi'i yang membenarkan inah. Okey, inah ni kita kata saya memerlukan cash. Okey, saya ada barangan yang tertentu, barangan katalah saya ada kereta. Okey, dan saya memerlukan cash. So saya jual kereta saya pada awak. Okey, dengan katalah 20,000. Alright. Bila saya jual kereta saya pada awak 20,000, awak bayar cash pada saya. Kemudian saya beli balik kereta tu dengan harga 25,000 secara tertangguh berhutang. Okey, so saya akan dapat 20,000 sebab saya dah jual kereta saya pada awak, saya dapat 20,000, kemudian awak jual balik kereta tu pada saya, okey, dengan harga 25,000, maka saya berhutang dengan awak 25,000. Hadza ma yusama bil inah. Okey. Inah ni jumhur tidak membenarkan sebab dia kata hilah ila riba. It is a backdoor to riba lah basically. Kan, barangan yang digunakan itu hanya sebagai alat kita kata untuk kita nak dapatkan, untuk nak menimbulkan keberhutangan antara dua pihak sahaja. Sebab itu tidak dibenarkan oleh kebanyakan ulama
dalam mazhab Syafi'i ada pandangan yang mengatakan boleh sebab dia kata as long as cukup syarat. Bila saya jual pada kamu, kalau cukup syarat al-bai' fa anta hur sawa'an turid an tamlik atau turid an tabi' li taraf akhar turid an tabi' li anta hur lianna sil'ah mamlukah lak. Okey, so jadi kalau syarat-syarat semua dipenuhi, maka secara zahirnya dalam pandangan Syafi'i, ada pandangan dalam mazhab Syafi'i mengatakan ianya dibolehkan, tapi jumhur sebagaimana anda kata tak boleh dah. Jadi dalam situasi ini pun, kalau sekiranya barangan itu dimiliki oleh klien, maka tak boleh dia jual, ataupun dimiliki oleh klien tu dengan partner dia contohnya, dan dia memiliki 50% daripada barangan itu pun seolah-olah macam barangan itu milik dia lah. Okey, maka ianya tidak dibolehkan sebab dibimbangi akan ada isu inah. Baik. In kana al-jihal muwarradah malika sil'ah laha qarabah nisab atau alaqah zawjiyah mal amil fa 'ala al-muassasah an tata'akkad qabla dukhuliha fil murabahah anna al-bai' laysa suwariyan wa tahayyulan 'ala al-inah. Begitu juga kalau barangan itu dimiliki oleh orang yang rapat, kita kata, ataupun isteri kepada pihak yang hendak mendapatkan pembiayaan, maka bank kena buat due diligence lah. Kena pastikan untuk mengelakkan isu inah dekat sini. Yamtani al-ittifaq bainal muassasah wal amil al-musyarakah fi mashru' aw safaqah muhaddadah ma'a wa'ad ahaduhuma lil akhar bi syira' hissatihi bil murabaha al-halah wal muajjalah fi waqtin lahiq. Yani dia kata tidak dibenarkan bagi bank dan amil untuk masuk dalam arrangement musyarakah. Makna tu mereka bermusyarakah, kita kata, di dalam untuk sesuatu projek, contohnya au safaqah muhaddadah, tetapi ada wa'ad di antara duanya, kata saya akan beli portion ataupun hissah kamu dengan harga tertentu, dengan murabahatan al-halah atau muajjalah fi waqtin lahiq. Itu pun tidak dibolehkan. Sebab apa tidak dibolehkan? Sebab akan timbul isu capital garanti di dalam musyarakah itu. Sebab kalau saya bagi tahu ke enta, kata okey, kita masuk musyarakah, enta punya hissah 50%, anda punya 50%. Lepas 3 bulan anda akan beli enta punya portion, murabahah, katalah enta punya portion tu dia punya value dia 100,000 contohnya. Anda punya 100,000. The whole musyarakah is 200,000, kan? And then anda wa'ad dengan enta, anda janji dengan enta, lepas tahun anda akan beli enta punya portion musyarakah tu dengan harga 120,000. Meaning that anda telah janji ataupun telah memberikan jaminan bahawa enta akan dapat enta punya capital plus profit. Itu bertentangan dengan mabda' musyarakah. Sebab itu tak dibenarkan. Tapi dia kata, amma idza wa'ada ahadu syarikain al-akhar bi syira' hissatu bil qimah suqiyah lil bai' aw bi qimah yattafiqan 'alayha fi hinihi fala mani'a min dhalika bi aqdin syira' jadid sawan kana syira' bi thaman hal am muajjal. Tapi kalau saya berjanji, okey, saya akan beli hissah awak tu dengan harga yang kita akan tetapkan fi hinihi. Apabila nak berjual beli, masa nak beli tu, kita tetapkan harga ataupun market price pada masa itu. Kita tengok berapa market price share kamu ni, kita akan ittifaq untuk nak membeli pada masa itu. Itu tak ada masalah lah. Okay? Sebab that is the real value of the portion of musyarakah at the time of redemption.
Okey, jadi tak timbul isu capital guarantee dan sebagainya. Alright. اوكي لا يجوز اجراء المرابحه المؤجله في الذهب او الفضه او العملات، ولا يجوز اصدار صكوك قابله للتداول بديون المرابحه او غيرها، كما لا يجوز تجديد المرابحه على نفس السلعه. Apa nama ni, zahab wal fiddah, sebagaimana kita tahu bahawa zahab wal fiddah ni dia kena spot lah. Okey. Al muajjalah tak boleh. Maknanya tu kita tak boleh jual emas dengan perak ini secara tertangguh, okey, dengan murabahah. Tapi kalau hal tak ada masalah lah. Okey, kita boleh jual cash tak ada masalah. Sebab zahab wal fiddah ni kama ta'rifun anna hadi yu'tabar min al amwal al ribawiyah wa yajri alaihi ahkam al sarf. Okey. Wala yajuz dar sukuk qabilah litadawul biduyun murabahah wa ghairiha. Sukuk pun tak boleh. Sukuk murabahah kita tak boleh berjual di secondary market. Yang ini mungkin akan boleh explain kat itu masa lain lah, insyaAllah. Okey, sebab yang akan kita jual itu adalah hutang. Bila hutang ni, kita tak boleh jual hutang ni lebih daripada dia punya value dia. Okey, you cannot sell debt at premium. Okay, because that will trigger the issue of riba. Wala yajuz tajdid al-murabahah ala nafsi sil'ah. Tak boleh kita gunakan barangan yang sama untuk buat murabahah yang sama dengan orang yang sama. Sebab ini akan trigger isu apa yang dinamakan sebagai qalbud dain. Okey, kita gunakan aset yang sama untuk obligasi hutang yang baru. Itu dilarang. Di dalam hadis Nabi melarang qalbud dain. Akan ada isu qalbud dain di situlah. Okey, kita berhenti situ dulu. Okey, berat dah tu, banyak sangat. Untuk entum nak digest. Okey. Tapi slowly entum baca balik, cuba digest balik. InsyaAllah kalau ada soalan entum boleh tanya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada soalan? Okay, kita open the floor kalau ada siapa-siapa yang nak lontarkan soalan. Sama ada berkaitan dengan perbincangan tadi ataupun soalan lain lah. Okay, Prof. Ya, sila. Ada Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Syakir Aizat bin Azman. Apa nak tanya, ni luar topik lah apa yang belajar tadi. Nak tanya apa first Islamic bank yang maksudnya daripada sahabat apa, macam anda tahu bank first adalah daripada apa, Abdul Rahman bin Auf, sahabat radhiyallahu anhu. And adakah betul atau macam yang adakah sekarang ni kita mengikuti jejak-jejak sahabat ataupun banyak development sejarah lah, apa maksudnya, apa panggil timeline secara ringkas. Secara ringkas, alright. Okey, secara ringkasnya kalau kita tengok di zaman Rasulullah SAW sendiri pun, pada zaman itu kita kata dia bukan bank per se lah. Allahu a'lam, daripada apa yang anak tahu, dia lebih kepada amaliyah istismariyah. Hatta macam Rasulullah SAW kan, Rasulullah bawa modal yang diberikan oleh Khadijah radhiyallahu anha kan. Rasulullah pedagangkan, dia bawa, kemudian dia ada dia punya portion, mana tu itu lebih kepada mudarabah lah, kita kata punya arrangement. So kalau zaman itu kita kata dia lebih kepada mudarabah punya investment punya arrangement. Hatta Abdul Rahman bin Auf kita kata tajir, yani masya-Allah anhu, yani kan, mana tu dia Allah berikan kelebihan pada dia menjadi seorang yang tajir dengan berbekal modal yang sedikit. Dia pandai berniaga dan dia dapat meluaskan perniagaan dia kan. Jadi dia lebih kepada perniagaan, lebih kepada pelaburan dan sebagainya. Kita kata itu apa yang berlaku di zaman awal Islam.
Kalau antum tengok bank ni, sebenarnya bank ni dia punya fungsi dia lebih kepada dia ambil duit daripada orang yang ada duit simpanan, duit yang lebih, okey, letak dekat bank. Jadi duit itu digunakan, okey, untuk untuk membiayai sektor yang memerlukan, okey, pembiayaan. Okey, orang yang ada duit dia letak dekat bank. So duit itu bank akan gunakan untuk memberikan pembiayaan pada orang yang perlu beli rumah, orang yang perlu beli kereta, orang yang perlu peniaga dan sebagainya, orang yang memerlukan kepada pembiayaan tertentu. Jadi dia, the bank role is very much intermediary. Okay, from the surplus sector to fulfill the deficit sector. Okay, so jadi dia jadi macam perantara lah kita kata. Sebab tu bank ni dia kaya sebab dia ambil duit daripada orang, kemudian dia bagi pinjam pada orang lain. Keuntungan daripada situ dia ambil. Kalau dalam konvensional kita kata dia bagi 0.3%. Kalau dia dapat 3% pun 0.3 je dia akan bagi pada depositor. Orang yang simpan duit tu. Okey, yang lebihnya dia akan simpan. Alright, sebab tu kita tengok bank ni kebanyakan bank dia kaya-kaya. Bangunan yang tinggi-tinggi semua dekat semua town tengok bank punya bangunan. Okay, because dia gunakan duit yang orang yang from the surplus sector of the society tu untuk dia bagi pembiayaan kepada the deficit. Jadi role yang begini kita kata Allahu alam tak ada semasa zaman dululah. Sebab tu kita kata kalau kita tengok the first Islamic Bank 1975 Dubai Islamic Bank, itu yang pertama kalau kita dekat Malaysia ni 1983 bank Islam yang pertama kan. Kemudian jadi instrumen-instrumen keuangan Islam ni pun bank Islam ni pun di Malaysia dan juga di seluruh dunia kita kata juga adalah institusi perantara. Tetapi mereka menggunakan kontrak-kontrak yang patuh syariah kita kata di dalam melaksanakan role ataupun peranan mereka sebagai perantara keuangan. Tapi kita kata peranan sebagai perantara keuangan tu memang adalah. Okey. Jadi begitu. Jadi kita gunakan kontrak-kontrak yang ada kita kata di dalam kitab-kitab fiqh. Bagaimana kita boleh tatbikkan kontrak itu di dalam senario bank itu ataupun menjalankan peranan bank itu sebagai perantara pada hari ini. Sebab itu kita ada murabahah, kita ada ijarah, kita ada mudarabah, musyarakah dan sebagainya. Jadi kita gunakan semua itu. Allahu a'lam. Okey. Saya ada dalam saya ingin bertanya berkaitan syariat kesekat pelaburan emas yang ada sekarang, seperti mana yang maklum kalau beli emas kita sepatutnya dapat emas itu terus, tapi bagaimana dalam pelaburan emas yang mana pembeli emas tidak dapat terus emas, sebaliknya hanya dapat melihat graf harga emas, boleh menjadi patuh syariah. Dia emas ni sebagaimana kita tahu bahawa kita mesti pastikan bahawa emas itu wujud. Sebab kalau kita tengok gold account dekat institusi keuangan ni, dia ada dua jenis. Satu, memang dia ada physical gold. Okay? Maksudnya bila kita buka account gold itu, kita letak RM1,000 contohnya, dia akan beli emas dengan harga pada hari itu menggunakan RM1,000. Contohnya kita katalah RM1,000 tu dapat 3 gram ke 4 gram ke whatever lah. Okay, whatever emas. Jadi kalau katalah RM1,000 tu dapat 3 gram contohnya. Jadi kita letak RM1,000, dia akan depositkan 3 gram emas di dalam akaun kita, dan 3 gram emas ni mesti kena ada physical gold. Sebab tu gold ni antum kena pastikan bahawa physical gold tu ada.
Cuma bila kita sebut ada tu, sama ada makna tu entum boleh qabat, boleh mendapatkannya. Kadang-kadang kita kata, bank kata okey, kalau entum nak ambil, entum datang boleh ambil lah, ataupun bank akan simpan. Al-qabd qad yakun qabdal haqiqi, qad yakun qabdul hukmi. Okey, hakiki itu makna tu kita tak pergi ambil lah, tapi kita simpan dekat bank. Tetapi pemilikan itu dari segi risiko, all the risk and liabilities of the asset lies with us. Okay, mana tu memang dah transfer ownership kita, itu yang patuh syariah. Okay, ada juga account yang dia tag. Kalau kita bagi 1,000, kita kata kita masuk dalam account tu, okay, dia tag hari ni harga emas berapa, kata 1,000 dapat 3 gram contohnya. Okay, tapi emas fizikal tak ada. Lepas tu, lepas bulan, kalau katalah harga emas naik, so daripada dia akan tengok 3 gram emas tu berapa, katalah dah jadi 1,100 contohnya. So kita akan dapat tengok dalam akaun kita tu, duit kita dah beranak jadi 1,100. Sebab dia tag dengan harga emas semasa. Tapi emas fizikal tak ada. Yang itu tak patuh syariah. Okay, sebab tu kita kena pastikan bahawa emas tu ada, okay, dan dikreditkan di dalam akaun kita pada masa kita belilah. Kadang-kadang dia ambil mungkin sehari, 2 hari, T+2 kita panggil, transaction day +2, dengan sebab transaksi dan sebagainya, yang itu boleh ditolerate lagi lah. Okay, tapi kalau tak ada physical gold, tak boleh. Itu yang kita kena pastikan di dalam jual beli emas ni. Okay, yang penting kena ada physical gold. So that is the key lah. Basically the key is yadan biyad kan, Nabi kata kan dalam hadis tu kan, mana tu it has to be spot, dan harga tu kita bayar, biasanya memang kita bayar spot lah kita kata kan, dan kita dapat emas itu baru patuh syariah. Kalau tak ada physical gold, dia tidak patuh syariah. Sebab tu kita kena insist, kena tanya, betul ke ada physical gold? Kalau ada, okey, boleh tak saya nak ambil? Kalau dia kata tak boleh lah itu ini, mana tu ada masalah lah tu. Okey, kalau dia kata okey kita simpan, kalau enggak boleh ambil, tak ada masalah, kita boleh hantar ke ataupun boleh datang ke cawangan kita ke apa untuk ambil, then it's okay. Dan kena pastikan lah. And there is some details lah kita kata bila kita sebut tentang emas ni. Allahu a'lam. Okey, Ana rasa kena berhenti setakat tu. Ana ada program satu lagi lepas ni. Alright. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Okey, dengan kita punya standard ni, al-wa'ad minal amil biiznillah ta'ala. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Prof atas perbincangan session hari ini, dan insyaAllah kita semua akan meneruskan perbincangan untuk topik seterusnya pada waktu yang sama untuk bulan hadapan lah, insyaAllah. InsyaAllah minggu depan most likely kita buat hari Jumaat balik kot. Sebab minggu ni kita tak dapat Jumaat semalam ada meeting. So insyaAllah rasa setakat ni diary Ana kosong lagi lah hari Jumaat depan. Okay, so minggu depan kita pergi ke Jumaat balik lah insyaAllah. InsyaAllah. Okay, terima kasih Prof. Terima kasih juga semua hadirin yang bersama. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, salam.